Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah hadirat, ibu-ibu, puan-puan yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, yakni Hikmah Kita Menganut Agama Islam, salah satu buku yang dikarang oleh almarhum Dr. Fathi Yakan rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulakan perbahasan ilmu pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita dengan kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, perempuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan dalam rahmat Allah, InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pengajian kitab kita. Ibu-ibu boleh buka pada halaman yang ke-29, ya, pada halaman yang ke-29. Pada halaman yang ke-29 pada hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, pada bab yang kedua, yang mana menyatakan saya mestilah Muslim di sudut ibadah kita. Pada perbincangan daripada mula pengajian kita telah selesai pada bab yang pertama. Saya mesti Muslim daripada sudut akidah. Akidah kita dah selesai. Kita membicarakan tentang serba sedikit, bukanlah secara mendalam sangat, tapi secara orang kata dasarnya. Secara umumnya kita dah bahaskan tentang saya mestilah Muslim daripada sudut akidah. Yang kedua, hari ini kita akan membincangkan perihal saya mestilah Muslim dari sudut ibadah pada halaman yang ke-29. Yang pertamanya, sidang jemaah, dalam agama kita tidak boleh mengetepikan tiga asas prinsip dalam agama kita. Yang pertama hakikat, yang kedua syariat, dan yang ketiga makrifat. Ketiga-tiga ni mesti ada. Macam ibu-ibu buat air oren. Kalau kita letak dus oren saja, tak letak air, tak letak gula, kita tak boleh minum air tu. Betul? Tapi air oren tu kita kena letak jus, kita kena letak air, dan kita kena letak gula. Begitulah dalam Islam. Kita tak boleh nak ceraikan tiga perkara ni kalau kita ni sebagai seorang Muslim yang sejati. Yang pertama daripada sudut hakikat. Hakikat ni apa? Akidah kita. Kita kena beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Kita kena beriman bahawasanya pesuruh Allah Ta'ala itu Nabi SAW, tidak ada Nabi dah selepas ni. Itu daripada sudut hakikatnya. Yang kedua, hari ini kita nak bincang daripada sudut syariat. Syariat tentang ibadah kita ni lah.
Kita tak boleh hanya semata-mata mengaku daripada sudut mulut, tetapi daripada sudut aplikasinya tiada. Tak boleh. Seperti mana orang A'rab pada orang-orang zaman terdahulu, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Hujarat yang berbunyi sidang jemaah, qalatil a'rabu amanna. Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang Arab tu, dia ni tidak beriman pada Allah. Meskipun pada hari tersebut, kalau dia berjumpa dengan Nabi, perwatakan orang Arab ni, dia berjumpa dengan Nabi, dia kata apa? Qalu amanna. Wahai Rasulullah, kami ni beriman pada Allah. Depan dia cakap beriman. Tetapi bila mana Nabi tinggalkan dia pada waktu seketika, dia tidak melaksanakan perintah yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, beritahu kepada orang Arab tu, kamu ni belum beriman pada Allah. Sama juga kisah Nabi Musa bawa kaum Bani Israel apabila bertemu dengan Samiri. Bila bertemu dengan Samiri, kaum Bani Israel ni sidang jemaah telah terikat dengan Samiri. Ini Ustaz nak ceritakan pendahuluan dahululah, sebab kita mesti kena lengkapkan dasar Islam tu daripada sudut hakikat, syariat dengan makrifat. Jadi apa yang berlaku, dipendekkan cerita. Puasnya, payahnya Nabi Musa ni tarik kaum Bani Israel ni daripada cengkaman kekejaman Fir'aun. Bila mana keluar daripada kelompok orang-orang yang jahat, bila mana lalulah di sebuah satu desa kampung sidang jemaah, rupanya bertemu dengan orang jahat juga, namanya Samiri. Apa yang Samiri buat sidang jemaah? Samiri terdengar perbualan daripada kaum Bani Israel dan juga Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS. Apa yang Bani Israel minta? Wahai Musa, tunjukkanlah bagaimana Tuhan kita ni, bagaimana rupa Tuhan kita. Dia rupanya nak bertemu dengan Allah. Sedangkan Nabi Musa AS menyebut Allah Ta'ala itu ada, tapi kamu tidak boleh melihatnya. Maka sidang jemaah terdengar daripada sudut telinga Samiri. Apa yang Samiri buat? Dia cari satu masa, dia nak tarik kaum Bani Israel ni, apabila Nabi Musa dah tak ada, nak tarik kaum Bani Israel ni, nak menipu kaum Bani Israel dengan satu bentuk, inilah Tuhan. Dia nak buat. Apa yang berlaku? Bila Nabi Musa menyatakan kepada kaum Bani Israel, aku nak bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan aku nak tinggalkan kepada kamu ni selama tempoh 30 hari, 1 bulan. Tak lama. Kamu duduklah dengan Harun. Wahai Harun, jagalah Bani Israel ni sungguh-sungguh, jangan sampai akidahnya tergelincir. Nabi Harun pun ya, menyatakan ya. Maka sidang jemaah dipendekkan cerita, bila mana Nabi Musa AS tiada, Samiri ini mencari satu malam. Satu malam untuk menarik kaum Bani Israel ini supaya melupakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kerana pada waktu tersebut menjadi budaya adat, mereka ni suka bergembira dengan hiburan. Dia suka berkonsert. Lebih kurang istilah ni konsert lah. Satu malam berhibur. Jadi dalam hiburan tersebut sidang jemaah menjadi adat kaum Bani Israel ini, dia akan memperagakan emas-emasnya. Dia akan memperagakan emas-emasnya. Maka sidang jemaah, apa yang Samiri ni buat, dia ni pakar buat satu binaan, satu bentuk daripada emas tersebut, jadilah seekor lembu. Yang mana seekor lembu tu sidang jemaah, dia buat ada lubang daripada hidung sampai ke belakang. Ada lubang. Kenapa? Cerdiknya Samiri ni supaya dia dapat tipu daya kepada orang Bani Israel ni. Apa yang dia buat sidang jemaah, apabila lubang itu sudah ada, maka datanglah angin-angin yang kuat masuk dalam lubang tersebut, maka keluar bunyi siulan. Keluar bunyi siulan.
Maka apabila keluar bunyi siulan itulah dia kata apa kepada kaum Bani Israel, wahai Bani Israel, inilah Tuhan kita. Tuhan kita sudah berbicara, dia kata. Jadi sidang jemaah, tergelincirlah akidah kaum-kaum Bani Israel yang telah ditarik oleh Nabi Musa alaihi salam. Apabila telah berlaku peristiwa tersebut, Nabi Musa sangat marah, Nabi Musa sangat sedih kenapa kaumnya sudah terikut dengan kata-kata Samiri. Maka sidang jemaah, sebab itu pada bab yang kedua, tidak cukup kita hanya Muslim daripada sudut akidah, dalam masa yang sama kita kena mengabdikan diri pada Allah. Bentuk bukti kita kepada Allah adalah daripada sudut ibadah kita. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita baca sedikit. Kata pengarang kitab, ibadah di dalam Islam merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah. Sebab itu Ustaz kata, kemuncak sifat kita tengok ibadah dia. Beza kita dengan orang yang tidak beribadah walaupun dia orang Islam. Beza dia, kita ada sifat satu kemuncak sidang jemaah, sifat yang tertinggi. Apa? Apabila Allah Ta'ala suruh satu perkara, kita jawab sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala suruh kita solat, kita solat. Allah Ta'ala suruh kita menutup aurat, kita buat. Allah Ta'ala suruh kita beribadah di rumahnya ini, kita datang. Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, kita beri walaupun RM1. Kerana itulah kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah. Sidang jemaah boleh bulat pada perkataan kepatuhan dan kerendahan. Sebab itu sidang jemaah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Ta'ala tak suka pada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang riak, orang-orang yang takabur. Kerana apa? Kerana perbuatan orang takabur ni, dia tak beribadah pada Allah. Orang yang sombong ni, dia tak beribadah pada Allah. Seumpama Fir'aun, Qarun, orang-orang kafir, mereka tidak merendahkan dirinya kepada Allah. Jadi beza orang yang beribadah, dia ada sifat merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia juga adalah kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembahnya. Makin lama kita beribadah, makin kita rasa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Makin lama makin kita bertawakal kepada Allah, makin rasa Allah Ta'ala itu sangat hampir dengan kita bila Allah Ta'ala berikan pertolongan buat kita. Ada satu kisah seorang doktor yang berkhidmat di Syria. Dia ni dipinjamkan sidang jemaah daripada negara dia, kena berkhidmat di Syria. Satu masa sidang jemaah, doktor ni datang ke tempat tersebut melihat kondisi perubatan dan hospital pada ketika itu. Ni zaman-zaman terdahulu lah. Jadi kisah zaman terdahulu. Jadi apabila dia melihat, tak cukup kelengkapan ni, dengan alatan hanya yang datang yang disediakan yang basic sahaja, ubat-ubatan pun hanya yang basic. Jadi dia tulis satu surat kepada gubernur negara tersebut. Dia tulis surat sidang jemaah, maka dia berjumpa dengan gubernur tersebut. Apa gubernur tu kata? Tawakkal ala Allah. Bukan nak bantu, tapi dia kata apa? Tawakkal ala Allah. Maka seorang doktor ni sidang jemaah, dia garuk kepala. Macam mana aku nak bertawakal kepada Allah sedangkan perkara-perkara ni aku perlu dengan segera, aku nak rawat dengan orang dengan segera. Maka sidang jemaah, dia terima. Sebabkan di dalam negara Syria tersebut sidang jemaah mempunyai golongan-golongan yang betul-betul akidahnya sangat kuat pada Allah. Bukan hanya cakap tawakal sahaja, tapi dia mendoakan orang tersebut. Maka sidang jemaah, dia berjumpalah satu hari dengan seorang pesakit. Dia jumpa seorang pesakit. Dia jumpa dengan seorang pesakit sidang jemaah. Orang pesakit tersebut kata apa? Kenapa doktor hari ini kamu merawat aku dalam keadaan muka yang tidak ceria?
Dia merawat orang tersebut dalam keadaan muka yang tidak ceria. Memanglah tak ceria sebab apa? Apa yang dia nak tu governor tak bagi. Hospital tu dalam hospital yang sangat dhaif, uzur dan sebagainya. Maka dia kata, wahai doktor, aku ada seorang kenalan. Dia berikan nombor telefon. Sekiranya kamu nak minta bantuan, mintalah dengan orang ni. Orang ni adalah orang yang hartawan, dalam masa yang sama orang yang sangat baik. Nampak dah jalan tu. Jalan Allah Ta'ala buka satu persatu. Bila mana suruh bertawakal, dia ambil suruhan tu. Walaupun dalam hatinya dalam keadaan macam mana ni aku nak survive ni, dia ambil dahulu. Dalam masa yang sama sidang jemaah, dia teruskan amanah yang diberi, tanggungjawab yang diberi, dia kerja macam biasa. Jalan yang kedua Allah Ta'ala buka, bertemu dengan seorang pesakit, dia berikan satu nombor untuk diminta bantuan. Dan diminta, dipendekkan cerita, diminta. Apabila orang kaya tu suruh datang bertemu dengan dia, dari doktor ni dah sediakan proposal berapa bantuan yang nak diminta, apa alat yang nak diberi, baru nak buka kertas kerja di depan orang dermawan tersebut. Orang dermawan tu kata apa? Wahai doktor, tak perlu cakap apa-apa, ambillah duit ini, gunakan untuk merawat orang. 1 juta dirham diberi. Maka Ustaz nak ceritakan sidang jemaah, sebab itu di dalam konteks ayat ini, orang yang beribadah kepada Allah bukan semata-mata daripada sudut perintah Allah Ta'ala, daripada sudut ibadah yang praktikal. Contohnya solat, sedekah, haji, umrah, apa lagi sidang jemaah, berpuasa, berzakat. Tetapi ibadah daripada sudut kerohanian, tawakal pun daripada sudut ibadah, dia buat. Maka kata pengarang kitab ini, dia akan rasa keagungan Tuhan. Dia akan rasa keagungan Tuhan yang disembahnya. Dia akan rasa Allah Ta'ala tu maha besar, maha mendengar, maha menolong dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita ada hajat. Ustaz, tolong solat hajat untuk anak saya. Lepas tu ustaz tu pun buatlah dengan jemaah masjid. Ustaz, tolong doakan, saya ada satu majlis, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan. Kita pun buat sama-sama. Bukan kuasa tu di ustaz, wasilah saja kita buat ni sidang jemaah. Tapi selepas kita buat tu, Allah Ta'ala beri apa yang kita nak. Kerana apa? Ini bentuk ibadah yang bila mana kita buat sungguh-sungguh, kita akan rasa keagungan Tuhan. Berbeza dengan orang yang tak beribadah. Hati rasa keluh kesah, nak minta tolong siapa, nak berdoa tak pandai, nak solat hajat tak reti, nak datang masjid malu. Ustaz, saya ni doa iftitah pun tak reti baca. Macam mana nak rasa Allah Ta'ala itu hampir? Sebab itu pada hari ini kita mesti sejahtera daripada sudut ibadah. Baik sidang jemaah, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sepotong ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita dengar sama-sama ayat ini, yang bila mana Allah Ta'ala sebut, dan tidaklah aku, yakni Allah, jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cipta kita ni maupun cipta jin sidang jemaah hanya semata-mata untuk mengabdikan diri pada Allah. Tanda mengabdikan diri kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Kemudian Allah Ta'ala sebut, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka. Bukan Allah Ta'ala nak duit kita, bukan Allah Ta'ala nak kepentingan daripada kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut, dan aku tidak menghendaki mereka supaya mereka memberi aku makan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kita solat 5 waktu, datang ke masjid pada waktu tepatnya sidang jemaah. Kita bertalaki seumpama pada hari ini kita berzikir kepada Allah Ta'ala setiap masa. Bukan Allah Ta'ala nak duit kita,
Bukan Allah Ta'ala nak kepentingan daripada kita. Bahkan bukan itu makanan yang kita beri pada Allah. Tidak. Seumpama agama-agama yang lain. Tengok. Ada yang letak buah limau lah dekat depan patung dia. Ada yang letak spaghetti lah. Dia kata Tuhan dia makan. Tak ada. Kita biasa. Bahkan Allah Ta'ala kata apa? Inna Allaha huwar razaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Allah Ta'ala tekankan di sini, kamu abdikan diri kepada Allah, walaupun kamu tak beribadah pada Allah, Allah Ta'ala maha pemberi rezeki kepada kamu. Dan Allah Ta'ala maha ada kuasa yang sangat kukuh dan kuat. Maka sidang jemaah satu lagi, bentuk janji kita dalam firman yang seterusnya kita baca setiap pada doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanyalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca, ini bentuk janji kita. Cumanya kita ada satu masalah di sini. Kadang janji kita tidak tepati. Betul? Kadang niat kita tu bukan lillahi rabbil alamin. Kenapa Ustaz? Kadang solat saya tu solat yang tak boleh datangkan kekhusyukan ingat Allah. Kadang saya duduk sorang-sorang, kenapa Ustaz saya tak boleh nak datang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang Ustaz saya pakai pakaian ni, saya tak ada langsung menyebut nama dia. Dapat rezeki dan sebagainya. Sedangkan kita sebut hari-hari lillahi rabbil alamin. Yang pertama, kerana syaitan sentiasa menghasuti kita. Kena ingat, syaitan, iblis ni setiap detik dia akan ganggu iman kita. Dia akan kacau akidah kita. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Wahai hamba-hambaku, ingatlah bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, maka ambillah dia sebagai musuh. Sedangkan solat tadi baru kita lafazkan, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluar daripada masjid, kadang ada rasa takabur, kadang ada rasa akulah orang yang paling baik. Kadang ada rasa sidang jemaah kita pandang orang-orang sekeliling kita ni dengan pandangan yang serong. Itu mainan dia. Supaya kita ni riak, kita ni bukan buat kerana Allah, kerana manusia dan sebagainya. Sebab itu yang pertama sidang jemaah, kata pengarang kitab pada halaman yang ke-30, saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Kena ada rasa kita ni sedang berhubung dengan Allah. Sedekah-sedekah yang kita berhubung dengan Allah. Ya Allah, terimalah sedekah aku ini. Yang mana solat sidang jemaah, solat yang kita berhubung dengan Allah. Ya Allah, aku solat, maka terimalah solat aku ini. Berbeza dengan orang yang beribadah dalam keadaan dia tidak berhubung dengan Allah. Dia letak duit dalam keadaan tidak berhubung dengan Allah. Maka senang syaitan masuk. Sedang iblis masuk. Dalam keadaan solat sidang jemaah, solat tu tidak menghadirkan diri, hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang solat, syaitan masuk. Senang iblis masuk. Angkat takbir pun ingat perkara dunia. Maka perbaiki yang pertama. Setiap ibadah mesti ada hubungan dengan Tuhan yang disembah. Maka sidang jemaah satu hadis yang bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat baginda Nabi SAW mengejarkan solat setiap hari. Kata Aisyah. Yang mana kata Aisyah, apabila Nabi solat seumpama Nabi tidak mengenal aku. Dan apabila Nabi selesai solat, Nabi akan mengenali aku lebih daripada orang yang lain. Apa nak ceritakan? Pada saat kalau Nabi solat sungguh-sungguh.
Kalau Nabi solat sidang Jumaat, Nabi lupakan orang sekeliling, Nabi letakkan ke tepi masalah umatnya, Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ibadah yang sangat-sangat khusyuk kepadanya. Dan ini perlukan latihan. Seorang imam, ulama sidang Jumaat, apabila ditanyakan oleh seorang anak muridnya, wahai imam, apakah hukum apabila aku lupa bilangan rakaat solat aku? Macam kita lah. Biasa yang lupa rakaat ni Zuhur, Asar, Isyak biasanya lah. Sebab dia 4 rakaat. Kalau 2 tu kita ingat sikit. Kalau 4 ni hati-hati. Kadang yang siapa jadi imam ni dia biasa main rasa berpeluh, gugup. Kadang dah sampai rakaat ketiga tu sidang Jumaat, kita main rasa aku ni rasanya dah rakaat keempat. Kadang kita duduk tahiyat akhir, orang dah subhanallah, tak cukup rakaat. Biasa solat 4 rakaat, yang kedua solat tarawih. Jangan buat main sidang Jumaat. Walaupun nampak 2 rakaat, tapi kadang-kadang rasa baru 1. Kadang rasa dah 8 rakaat tapi baru 6. Banyak tu mainan dia. Maka kata ulama tersebut, kata imam tersebut, kamu nak aku jawab daripada mazhab aku ataupun mazhab kamu, apa hukumannya? Maka kata anak muridnya, aku nak tahu daripada 2 jawapan. Mazhab kamu macam mana dan mazhab daripada sudut orang awam macam mana? Jawab imam tadi, kalau daripada sudut mazhab orang awam, kamu kena ambil rakaat yang paling sedikit. Kalau kamu was-was 3 ke 4, 3 ke 4, ambil ke 3. Kemudian pada akhir nanti kamu sujud sahwi. Itu yang kita sedia maklum, ya. Jangan kurang, tapi ambil supaya kita ni lebihkan rakaat. Baik. Yang kedua, daripada mazhab aku, kata imam tersebut, apabila selesai solat seorang tersebut, aku akan rotannya. Ada akan rotan orang tersebut. Anak murid tadi kata, wahai imam, kenapa kamu mengambil jalan untuk merotan, sedangkan hamba ini solat, bukan tak solat, dalam keadaan hanya lupa rakaat. Dia kata apa sidang Jumaat? Tidak sepatutnya seorang hamba yang memakan segala nikmat daripada Tuhannya, apabila bertemu beribadah depan Tuhannya, mereka lupa akan Tuhannya. Kata imam tersebut, tidak wajar, dia kata. Satu kesalahan besar. Ini orang yang betul-betul menganggap solat itu adalah satu momen dia sedang berhubung dengan Allah. Nampak sedang. Sebab itu Allah Ta'ala jamin orang yang betul-betul jaga solat ni, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang jaga solat ni sidang Jumaat, dia akan terhindar dari perkara maksiat, daripada perkara keji, daripada perkara zalim di atas dunia. Solat jaga dia. Tapi ustaz, kenapa saya solat dalam keadaan hati ni masih lagi nak buat maksiat? Maka solat kita ada masalah. Solat kita belum sempurna. Bacaan kita tu bacaan hanya di mulut tapi tak faham. Maka hari ni cuba latih. Letakkan diri kita supaya kita ni kalau ibadah mestilah mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sidang jemaah, mungkin antara cara-cara yang ustaz nak letakkan di sini, apabila ustaz bertalaki kitab ni dengan tuan guru, maka tuan guru ustaz menyatakan kalau kita nak beribadah ni, kita kena latih diri kita supaya diri kita ni dah terbiasa dengan ibadah tersebut. Maka di antara jalan nak biasakan dengan ibadah tersebut, yang pertama, letakkan hukuman kepada kita, letakkan denda kepada kita, baru kita akan lawan hawa nafsu tersebut. Masalah sekarang kita hawa nafsu kita ni, godaan syaitan kita ni. Jadi nak lawan perkara tersebut, kata tuan guru ustaz, kena letak punishment kepada kamu, kena letak hukuman pada kamu, kena hukum diri kamu, kena denda diri kamu. Contoh, kita berazam tahun 2024 ni
dan kita berazam dalam bulan Rajab kita ni, contoh, setiap hari 30 minit akan aku baca Quran, contoh. Contoh ya. Kita letak dah tahun baru 30 minit setiap hari buka Quran baca. Balance 30 minit lagi kita letaklah 1 jam untuk perkara tersebut. Balance 30 minit lagi aku nak buka mana-mana majlis ilmu, aku nak belajar, contoh. Satu hari kita boleh buat. Hari kedua dapat sidang jemaah. Hari ketiga tertinggal. Apabila tertinggal itu, kata Tuan Guru Ustaz, kamu kena denda diri kamu. Denda diri kamu, kamu kena tanya hawa nafsu kamu ni suka apa? Sebab apa sidang jemaah kita nak lawan, nak didik hawa nafsu ni? Yang mana Tuan Guru Ustaz beri contoh sidang jemaah, contohnya hawa nafsu kamu itu sangat sayang kepada wang ringgit. Nak derma RM1 ni pun berkira. Orang kata lah, sayang sangat. Orang kata ada darah haji bakhil dalam diri dia tu. Kedekut sangat. Bukan tak hidung masin lah, tak hidung masin ada ni sidang jemaah. Sangat kedekut contohnya. Jadi nak letakkan RM1 tu pun payah. Jadi jadikan punishment. Kalau aku tinggal perkara yang telah aku rancang dan berazam, yakni 30 minit baca Quran, 30 minit aku bertalaki ataupun duduk majlis ilmu, kalau aku tertinggal, aku kena derma RM1 kepada masjid, contoh. Letakkan azam tersebut. Jadi kalaulah sekiranya orang tersebut apabila dia berat nak letakkan sesuatu, maka dia akan buat perkara supaya dia tak buat apa yang dia suka tersebut. Maknanya apa yang dia berat nak buat tersebut. Okey, aku kena baca Quran juga. Sebab aku dah berjanji dah ni. Kalau aku tinggal, aku kena letak RM10 contohnya sidang jemaah. Jadi dia pun baca Quran dengan betul, duduk dalam majlis ilmu, sehingga sidang jemaah dia boleh terbiasa dengan hukuman tersebut. Yang kedua, carilah mana-mana amalan yang boleh mengcoverkan balik apa yang dia tertinggal. Tadi kita beri sesuatu apa yang kita sayang, kata Tok Guru Ustaz. Yang kedua, cari amalan-amalan yang boleh cover perkara yang kita tinggal tersebut. Contoh dia kata, pergi mana-mana masjid, contohnya dia ambil satu kawasan untuk dibersihkan, walaupun tidak disuruh. Ataupun dia cari mana-mana tempat yang mana peralatan tersebut setiap bulan patutnya dibersihkan. Telekung contohnya. Ya, walaupun masjid tak beritahu, akak kena bersihkan telekung, tahu? Tak ada. Tapi dia ambil. Minta izin dengan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, contoh, untuk telekung ni saya nak ambil 3 helai ni, saya nak basuh setiap minggu. Boleh tak? Maka sidang jemaah, perkara-perkara yang macam ni dia ambil supaya dia boleh cover ibadah yang dia tertinggal tersebut. Maka bila mana ada amalan-amalan, langkah-langkah macam ini, barulah dia akan menjadi satu orang hamba yang sentiasa menjaga ibadah dan azam yang telah dia letakkan pada ketika itu. Boleh ke Ustaz kalau saya tak buat? Boleh. Tak ada masalah. Tapi tengok apa kesan lepas pada tu. Kesan dia 30 minit kita baca Quran, kita lepaskan. Kesan dia 30 minit kita berazam nak duduk majlis ilmu, kita lepaskan. Last kali apa? Baca Quran tak dapat, duduk majlis ilmu tak dapat, semua ibadah pun tak dapat. Apa yang kita dapat? Hati kita dipegang oleh syaitan supaya jangan buat ibadah. Itu kesan dia. Maka sidang jemaah, dalam bab ini Ustaz nak menceritakan tentang satu perkara yang di bibir mungkin ringan, tetapi nak praktikal payah. Apa nama sidang jemaah? Istiqamah. Satu hari Allah Ta'ala turunkan satu ayat kepada baginda Nabi yang berbunyi, Fastaqim kama umirta wa man taba. Fastaqim kama umirta wa man taba. Allah Ta'ala turun pada baginda Nabi ayat tersebut. Maka Nabi SAW
ambil ayat tersebut dalam keadaan sidang Jumaat, Nabi dalam keadaan yang tidak gembira, Nabi dalam keadaan yang sangat takut, sehingga Al-Imam Ibnu Abbas menyatakan sidang Jumaat tidak ada ayat yang paling berat yang bila mana Nabi terima daripada Allah daripada ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Ayat cerita tentang apa? Istiqamah. Berat tu. Bukan Nabi nak beritahu sidang jemaah Nabi ni tak boleh buat, sedangkan Nabi adalah contoh yang paling mulia. Nabi boleh buat. Nabi risau umat dia. Kita hari ni boleh ke tidak istiqamah ni sampai ke mati? Mungkin barangkali kita duduk di kawasan kita Bandar Estate ni, setiap hari Khamis, mungkin hari Isnin ada kuliah duha, kita boleh istiqamah. Kawan kita semua ada. Contoh satu hari perempuan di depan ustaz ni terpaksa pindah tempat baru. Yang mana tempat tersebut bukan macam kita ni. Penuh dengan komuniti-komuniti yang bukan Islam, masjidnya jauh, suraunya tak hidup. Boleh ke istiqamah macam ni? Belum tentu. Sebab itu Al-Imam Ibnu Abbas menyatakan ayat ini sangat berat oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu banyak ulama menyatakan istiqamah ni kalau kita dapat, al-istiqamah khairum min alfil kiramah, min alfin karamah. Istiqamah ini lagi baik daripada 1000 karamah. Kadang ada orang ni sidang jemaah, dia sangat menyanjung kepada orang yang dia nampak, orang ni ada karamah ni, boleh jalan atas air, letakkan tangan dalam api tak terbakar, orang ambil pisau cocok perut dia tak tembus. Oi, dia ni ada karamah ni, pergi. Sedang sampai sanjung orang tersebut sehingga dia melupakan Allah. Kata ulama, siapa yang dapat istiqamah lagi baik daripada kamu dapat 1000 karamah. Kata ulama tersebut. Dan kata juga Abu Bakar As-Siddiq, al-istiqamah akbarul karamah. Ketahuilah, apabila seseorang itu dapat nikmat istiqamah, dia merupakan pemberian yang paling besar daripada sudut karamah yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sebesar-besar karamah yang Allah Ta'ala beri dia adalah istiqamah. Bukan senang. Maka sebab itu sidang jemaah, maksud istiqamah ini kita kena faham. Yang pertama, tetap dalam perintah Allah. Tetap dalam perintah Allah yang mana kita ini melaksanakan perintahnya sampai kita mati. Tetap, itu namanya istiqamah. Contohnya pada hari ini, ibu-ibu istiqamah dalam pemakaian seperti ini, itu namanya tetap dalam istiqamah dalam gaya pemakaian Islam tersebut. Yang kedua, tetap dalam larangan Allah yang mana kita meninggalnya. Makna kata, kita tetap, hati kita ni tetap apa yang Allah Ta'ala larang tu adalah bentuk larangan dan kita tinggalkan larangan tersebut. Itu maknanya. Yang pertama, tetap dalam perintah Allah, kita melaksanakannya. Yang kedua, tetap dalam larangan Allah, maka kita tinggalkannya. Bila orang tak ada istiqamah sidang jemaah, kadang perintah jadi tidak perintah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tinggalkan. Nampak? Yang kedua, ada orang yang tidak dapat istiqamah, dia tahu bentuk larangan, tapi dia buat juga. Jadi orang tu tak istiqamah. Maka sidang jemaah, antara fadilat istiqamah ini Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba di atas dunia dia dapat, sewaktu dia nazak pun dia dapat, sewaktu dia alam barzah pun dia akan dapat, dan sewaktu dia pada hari akhirat dia akan dapat. Ustaz ulang. Kalau hari ini kita berazam, kita doa sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan istiqamah dalam melaksanakan perintahmu, kita akan dapat 4 bentuk keistimewaan. Di atas dunia kita dapat,
pada nazak nanti sakaratul maut pun kita dapat, dalam alam barzah nanti dalam kubur pun kita dapat, dan yang keempat apabila dibangkitkan pada hari akhirat kita akan dapat. Buktinya di mana? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa an law istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Allah Ta'ala sebut sidang jemaah dalam satu firman-Nya, barang siapa di antara kamu istiqamah kepada jalan Islam, la asqainakum ma'an ghadaqa, kami akan turunkan hujan sebagai satu bentuk kurniaan kepadanya. Hujan Allah Ta'ala sebut di sini, ma'an ghadaqa, hujan. Maka banyak tafsiran ulama menyatakan ini di antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri di atas dunia. Waktu kita duduk kat dunia ni, istiqamah Allah Ta'ala umpamakan, Allah Ta'ala berikan, turunkan hujan kepadanya. Kenapa hujan, Ustaz? Yang pertama, hujan ini adalah bentuk rahmat daripada Allah. Dengan hujan tumbuhan akan subur. Dengan hujan haiwan-haiwan boleh tumpang minum. Dengan hujan persekitaran kita tak adalah jadi kering, kontang, panas dan sebagainya. Itu di antara rahmat. Yang kedua sidang jemaah, ma'an ghadaqa ini dengan bentuk rezeki yang Allah Ta'ala beri. Bentuk rezeki ini maknanya apa? Allah Ta'ala akan berikan sidang jemaah apabila dia istiqamah, seumpama Allah Ta'ala turunkan rahmat dan Allah Ta'ala berikan kepada dia daripada sudut ilmu mengenali Allah. Siapa yang istiqamah, Allah Ta'ala akan turunkan dalam bentuk air, yakni seumpama daripada langit Allah Ta'ala turunkan air sebagai tanda rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Allah Ta'ala berikan dia ilmu untuk kenal Allah, ma'rifah namanya. Baik, itu dunia. Kalau pada saat sakaratul maut dan seterusnya, Allah Ta'ala sebut pada ayat surah Fussilat, ayat yang ke-30. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Okey, baik. Ayat surah Fussilat, ayat yang ke-30. Yang bermaksud, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa di antara kamu di dalam hidupnya dia hanya menyebut Allah Ta'ala adalah Tuhan kami. Kat dunia ni dia sebut Allah Ta'ala adalah Tuhan kami. Maknanya apa? Dia berakidah dengan akidah yang benar. Dalam masa yang sama, thumma istaqamu, dia beristiqamah. Apa yang Allah Ta'ala suruh tu dia buat sungguh-sungguh. Apa yang Allah Ta'ala larang dia tinggal sungguh-sungguh. Apa yang Allah Ta'ala nak beri pada dia, ini kata daripada Allah. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah Ta'ala akan turunkan malaikat. Tatanazzal ini maksudnya dalam bahasa Arab sidang jemaah, Allah Ta'ala akan turun dengan kekerapan yang banyak. Bukan sekali turun malaikat tersebut, banyak kali turun malaikat tersebut kepadanya. Sebagai tanda rahmat, sebagai tanda pemberi berita yang baik. Sebab itu dalam hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala berfirman, apabila Allah Ta'ala sayang kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan sebut namanya dan Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, aku sayang pada dia ni. Kalau Allah Ta'ala sayang dan sebut nama kita sidang jemaah, satu nikmat yang tak boleh dibeli dengan nikmat-nikmat yang lain. Kalau Allah Ta'ala istihar sayang tu, special sidang jemaah. Mana? Macam kita lah sidang jemaah, kalau orang yang kita harapkan dapat kasih sayang dan dia sebut saya sayang, sidang jemaah, nak katakan apa tak boleh nak kata apa, rasa seronok sangat ya. Ini Tuhan yang menciptakan kita. Contoh, dia menyebut nama kita, aku sayang kepada kamu. Maka tandanya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat kamu sakaratul maut nanti,
yang kita baca setiap hari doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ringankan sakaratul maut aku ni. Sebab sakit, berat, nak melepaskan nyawa daripada kerongkong ni. Mungkin hari ni kita tak rasa, tapi satu hari nanti kita akan rasa macam mana beratnya, macam mana pedihnya, macam mana sakitnya. Dan kita berdoa, ya Allah, ringankan sakaratul maut, tapi orang yang istiqamah, Allah Ta'ala sebut. Sebab itu ada orang mati dalam keadaan tersenyum, ada orang mati dalam keadaan bersujud, ada orang mati dalam keadaan sedang bertawaf, berihram, ada orang mati sedang jemaah sedang ziarah makam Nabi, meninggal. Dan itu pemberian daripada Allah, dan kita nak macam tu. Maka Allah Ta'ala kata, apabila kamu istiqamah sungguh-sungguh, tak mengeluh dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, tidak mengeluh dengan apa yang Allah Ta'ala beri, tidak kecewa dengan apa yang Allah Ta'ala takdir, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun saat kamu sakaratul maut nanti. Kenapa malaikat akan turun? Allah Ta'ala perintahkan, malaikat akan sebut kepada si fulan yang Allah Ta'ala sayang, alla takhafu, wahai fulan, jangan takut dengan kehadiran kami. Jangan takut. Kalau Allah Ta'ala sebut jangan takut, apa tandanya? Perjalanan kamu lepas ni senang. Kalau Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, beritahu dia, jangan dia takut. Kita ni kalau mati sidang jemaah, kita takut. Nah, dengar cerita-cerita dalam Quran ni sidang jemaah, sebab ada orang yang diseksa oleh Allah, bila dia mati sidang jemaah, dia nak balik pada dunia sebab dia takut bentuk siksaan tu. Ada juga sidang jemaah dalam firman Allah Ta'ala yang lain, apabila orang yang derhaka pada Allah, yang tak dengar kata-kata daripada Allah, yang tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, bentuk siksaan apa sidang jemaah? Matanya akan terbeliak ke atas. Muhti'ina muqni'i ru'usahum, Allah Ta'ala kata. Orang yang melaku zalim di atas dunia ni, dia buat kezaliman, Allah Ta'ala tak beri bentuk hukuman di atas dunia. Kadang kita bertanya pada diri kita, Ustaz, bila ni Zionis ni nak kena rejam ni Ustaz? Bila Zionis ni nak musnah Ustaz? Bila Zionis ni nak mati Ustaz? Kadang kita bertanya. Maka sidang jemaah, Allah Ta'ala jawab dalam Quran. Apa yang Allah Ta'ala jawab? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka, jangan menyangka Allah Ta'ala lalai kepada orang-orang yang melakukan zalim. Allah Ta'ala sendiri tidak lalai perbuatan dia, perbuatan orang zalim tu. Sebenarnya Allah Ta'ala tangguh supaya apa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala lewatkan pembalasan kepada mereka pada satu saat nanti, dia akan dapat azab yang lagi pedih daripada apa yang dia buat sekarang. Tandanya apa? Allah Ta'ala sebut matanya akan terbeliak di atas. Bila mata terbeliak di atas sidang jemaah, Allah Ta'ala sebut, dan tidak diizinkan matanya untuk berkelip. Macam kita hari ini boleh berkelip, kan? Berkelip, bukan kenyeknya, berkelip. Tapi orang yang melakukan zalim ni sidang jemaah, matanya tidak berkelip. Kerana apa? Terlalu takut dan besar azab Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut sidang jemaah, muhti'ina muqni'i ru'usahum la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afhidatuhum hawa. Wa afhidatuhum hawa ni bermaksud hatinya akan rasa kosong. Kosong di sini apa? Dia dah tak rasa dah dia selamat, dia dah tak rasa dah dia boleh lari, dia dah tak rasa dah dia akan duduk di kalangan orang-orang yang bahagia sebab dia tengok besarnya azab Allah. Nampak di situ. Sebab dia tak istiqamah apa yang dia buat di atas dunia. Sebab itu kata Nabi, huffatil jannatu bil makarih. Amalan-amalan ahli syurga ni semuanya berbentuk benda-benda yang orang tak suka. Tapi itulah amalan ahli syurga.
Solat lebih daripada perkara yang wajib. Contoh buat ba'diyah, buat qabliyah, solat duha pula, solat tahiyatul masjid, solat tahajud, solat taubat. Orang tak suka. Sebab benda tu, benda orang tak suka. Tapi kata Nabi, itulah perbuatan ahli syurga. Kita nak masuk dalam gerbang Ramadan ni, sidang jemaah. Maka hati-hati dengan perbuatan tersebut. Ada orang dia cari masjid yang paling cepat habis. Tak? Ustaz, kenapa Ustaz baca panjang sangat? Kenapa pula Kak? Saya balik kampung baru ni Ustaz. Masjid di kampung saya rasa terbaik lah Ustaz. Ustaz ingat? Terbaik daripada segi apa? Contohnya, terbaik daripada segi apa Kak? Terbaik daripada segi masanya Ustaz. Masa dia tak membazir, panjang sangat baca. Masjid saya di kampung tu Ustaz, 20 minit dah settle, 8 rakaat dah settle, witir dah Ustaz. Makanan dia pun sedap. Lagi kita nampak dah, rupanya datang ke masjid dia tak boleh tunduk hawa nafsu dia. Sedangkan orang yang dah berhubung dengan Allah, dia tak nak keluar daripada momen berhubung dengan Allah. Dah rasa cinta dengan Allah. Para sahabat apabila nak potong kaki ni, dalam keadaan kaki dia sakit, dia kata apa? Boleh potong kaki aku, tapi potong dalam keadaan aku sedang melaksanakan solat. Nampak? Dia dah rasa cinta sungguh-sungguh dalam solat dia. Baik, sidang jemaah. Jadi kita kembali pada ayat tadi. Kata Allah Ta'ala, turunnya para malaikat beritahu, jangan takut menghadapi kehidupan selepas ini. Dalam masa yang sama, ayat ini menceritakan, wala tahzanu, jangan sedih. Maka para ulama menyatakan, kenapa Allah Ta'ala nak sebut jangan takut, jangan sedih? Maka ulama menyatakan jangan takut itu nak beritahu kepada si fulan, bila turunnya malaikat, kamu nak berhadapan dengan alam selepas ini, alam barzah, alam mizan, alam akhirat selepas pada ni, jangan takut, settle. Wala tahzanu, jangan sedih. Tu maksudnya apa? Jangan sedih tinggalkan dunia, jangan sedih tinggalkan keluarga, jangan sedih tinggalkan harta, jangan sedih tinggalkan apa yang kita sayang kat dunia ni. Kata malaikat, jangan sedih. Sebabkan Allah Ta'ala akan beri lagi special dengan kamu selepas pada ini. Maka Allah Ta'ala sebut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, beritahu khabar gembira kepada dia, dia akan dapat syurga seperti mana Allah Ta'ala janjikan. Dia dah dapat berita tentang syurga. Kemudian faedah yang kedua, kita istiqamah ni akan dapat apa? Allah Ta'ala akan jaga kita dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Allah Ta'ala sebut pada surah Fussilat ayat yang ke-31 yang berbunyi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, yakni Allah Ta'ala dan para malaikat, akan menjaga kamu di atas kehidupan dunia dan akhirat. Orang kadang-kadang mempunyai bodyguard. Datuk ke, orang besar ke, dia nak pergi mana-mana, dia akan dikepung dilindung oleh bodyguard. Dia dah rasa tak takut. Sebab apa? Dia ada bodyguard dia. Rumah 24 jam dikawal oleh bodyguard. Orang tak akan pecah. Sebab dia ada pengawal. Itu baru pelindung di atas dunia. Tapi sekiranya bila Allah Ta'ala istiharkan, yang jaga kamu itu adalah Allah, yang lindung kamu itu adalah Allah dan para malaikat, apa lagi yang kita takut? Takkan ada rasa takut. Sebab itu orang yang istiqamah, cerita tentang rezeki, dia tak akan rasa takut. Cerita tentang sakit, dia tak akan rasa menyesal. Ceritakan tentang jatuhnya dia di atas dunia, dia tidak akan rasa sedih. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala bersama dengan dia. Terakhir pada hari ini, kita nak ambil dah ni, yang ketiga, antara fadilat orang istiqamah, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang sama, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti apabila dia dah dapat kenikmatan di atas dunia dengan Allah Ta'ala jaga dia, bila masuk ke dalam akhirat nanti, masuk ke dalam syurga, apa yang dia nak Allah Ta'ala beri. Walakum fiha ma tashtahi. Ya Allah, aku nak rasa macam ni, aku nak nikmat ini, Allah Ta'ala beri.
Ini janji Allah. Ya Allah, dulu aku tak dapat rumah seperti ini, aku nak rumah yang besar dalam syurga nanti. Allah Ta'ala akan bagi. Walakum fiha ma tad'un, dan Allah Ta'ala beri apa yang dia hanya sekadar angan di atas dunia. Yang dia nak Allah Ta'ala beri, yang dia berangan pun Allah Ta'ala akan beri. Ini janji Allah. Cumanya nak lepas dengan nikmat ini, sebab itu Ustaz kata satu jihad yang sangat besar. Nak bangun 3 pagi tu bukan senang. Tapi orang yang istiqamah dia akan cuba slow-slow. 3:30 Ustaz tak boleh berat. Okey, tak apalah, pukul 4 lah saya bangun. Pukul 4 pun berat, tak apa, pukul 4:30 saya bangun. Pukul 4:30 pun berat Ustaz. Okey, cuba pukul 5 kak. Cuba pukul 5. Okey, bolehlah pukul 5. Biasa bangun dah pukul 5 tu. Sebab dulu kerja di KL, kena bangun pukul 5 tu boleh. Tapi saya cubalah bangun. Jadi bangun sidang jemaah. Mulakan dengan 2 rakaat dahulu tahajud. Dah rasa boleh buat 2 rakaat, dah rasa steady kita punya ni, tambah lagi 2. Tahajud 4 rakaat pula. Jangan kita kejar, tahajud mesti 12 rakaat. Maka kita pulun hari pertama 12 rakaat. Ustaz penat ni Ustaz. Mulakan dengan sedikit, yang penting istiqamah. Maka sidang jemaah, mungkin kita berhenti pada poin yang pertama tadi. Saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ustaz akan baca hadis yang terakhir pada hari ini. Seumpama kata malaikat Jibril bertanyakan kepada Nabi SAW soalan berkaitan tentang ihsan, maka Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Martabat seseorang abid, orang yang beribadah sampai ke tahap ihsan, apa dia? Bahawa dia merasakan dia menyembah Allah Ta'ala itu seumpama dia melihat Allah. Kalau dia tak dapat rasa seperti itu, dia akan rasa bahawasanya Allah Ta'ala melihat dia sedang beribadah kepada Allah. Maka cuba sidang jemaah, kita beribadah sampai ke tahap ihsan. Apabila sampai ke tahap ihsan ini, percayalah cakap Ustaz, kita akan dapat rasa nikmat ibadah, rasa cinta beribadah dan rasa takut nak tinggalkan ibadah tersebut. Sebab kita dah dapat rasa maqam ihsan. Apabila kita beribadah, kita merasakan seumpama Allah Ta'ala sedang melihat kita. Maka sidang jemaah, Ustaz doakan mudah-mudahan kita pada hari ini diberikan kekuatan daripada sudut ibadah pada hari ini. Mungkin sampai setakat itu sahaja. Kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang pada halaman yang ke 30 pada pon yang kedua insya-Allah ya. Jadi ada soalan ke hari ini? Soalan? Kalau tak ada soalan, Ustaz nak beritahu sidang jemaah, insya-Allah masjid kita kita dah start buat program untuk tajaan Ramadan ya. So, seperti mana sidang jemaah tahu di WhatsApp dan Facebook, maka sidang jemaah, pendekatan kami pada tahun ini, kami nak kalau boleh semua rasa dalam tajaan Ramadan tersebut. Sebelum ni kita buat daripada sudut iftarnya berapa? 2,000 lebih. Sahurnya 700, manisannya 500 dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang yang tak berkemampuan ni, dia boleh baca je, dia kata, saya tak mampu Ustaz nak letak dalam keadaan ekonomi sekarang macam ni. Jadi Ustaz pun bermesyuarat dengan pengurusan, kita pecahkan lagi, kita rendahkan lagi, kita letak 100 sahaja satu lot. 100 sahaja. Maka dalam 100 tu pula bebas. Ustaz, saya tak ada RM100, saya nak berkongsi dengan kawan-kawan. Boleh. Seorang RM20, seorang RM20, cari 5 orang, dapat 100. Imam Syahir, saya nak masuk satu lot. Bagi. Supaya apa? Supaya ramai yang dapat manfaat dalam Ramadan kali ini. Jadi rebutlah sidang jemaah. Pakatlah macam mana susun strategi. Kalau boleh, paling tidak dalam Ramadan kali ini, ambil satu slot. Supaya Ramadan kita bermanfaat. Cerita pada suami, cerita pada anak yang dah bekerja, bagilah sikit, kat mak ni, mak nak kutip untuk Ramadan kat masjid ni, bagi RM20. Ada anak 5 orang, cukup 100. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun dah letak satu tabung
di belakang sana memang tabung khas untuk Ramadan. Itu ibu-ibu, puan-puan nak letak berapa letaklah. Kami letakkan tabung tu untuk kos operasi. Sebabkan dalam operasi sidang jemaah tahulah banyak kos-kos yang kita nak gunakan. Antaranya 24 jam masjid akan running. Yang kedua, sidang jemaah program-program yang melibatkan penceramah-penceramah, imam-imam jemputan. Kalau kita tak mampu nak masuk dalam tajaan, masuk dalam operasi tersebut. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bermanfaat daripada sebelum ni, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Minta maaf atas kekurangan daripada Ustaz. Kita sudahi dengan sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithb wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan pada hari ini, ya Allah. Letakkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan redha-Mu. Tunjukkanlah kami akhlak-akhlak yang Engkau redai, ya Allah. Tunjukkanlah kami, ya Allah, sifat-sifat yang Engkau sukai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab ini, pada bulan Sya'ban yang mendatang, dan sampaikanlah kami dalam gerbang Ramadan yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kepada kami ini hamba-hamba yang sentiasa menyebut nama-Mu, berselawat kepada Nabi-Mu, beriktikaf di dalam rumah-Mu, duduk pada majlis-majlis-Mu, ya Allah, menghampiri dengan golongan-golongan yang Engkau redai dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahawasanya kami ini lemah, maka bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami sentiasa beristiqamah di dalam jalan-Mu sehingga kami mati nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang paling sempurna. Matikanlah kami di dalam hari yang paling baik. Matikanlah kami di dalam ibadah yang Engkau redai. Matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan kami bertaubat padamu. Matikanlah kami, ya Allah, bersama kalam-Mu. Matikanlah kami, ya Allah, bersama sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, dalam golongan yang Engkau sukai dan redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesilapan dan dosa kami. Halalkan makan minum kami, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami yang mendatang ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami berdoa, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Jumpa lagi, insya-Allah. Jaga diri baik-baik. Okay, salam kat family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.